Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dapat bertemu kembali dan dalam kita membaca kitab Tarikh Ad-Daulah Al-Aliyah Al-Uthmaniyah. Jadi kita sudah masuk bahagian terakhir. Kita baca tentang kerajaan Bani Umayyah. Jadi untuk para penonton, para pendengar sekalian, bolehlah kita semak ya. Kita kata apa? Kita turut serta kita memahami, kerana saya akan merumuskan apa pengajaran ataupun ibrah yang kita boleh dapat daripada pengajian ataupun pembacaan kisah mereka. Okey. Okey, tanpa membuang masa kita teruskan sambung. Kita baca sikit lagi berkenaan dengan akhir Bani Umayyah. Lepas tu saya akan rumuskan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid darain amin. Okey, kita masuk kepada fasa ataupun bahasan yang terakhir dalam perbincangan berkenaan dengan kerajaan Bani Umayyah. Jadi kalau kita lihat dalam teks kitab ini, ditandakan kat sebelah ni, makna dah habis lah kisah Bani Umayyah. Disebut sini Zuhur Daulah Al-Abbasiyah. Jadi maksudnya setakat sinilah kisah dia. Jadi kita tengok apa kisah terakhir tentang Bani Umayyah ni. Okey, kita baca sikit. Wa Marwan haza huwa rabi' asyar khulafa Bani Umayyah wa akhiruhum iz zaharat fi ayyamihi ad-da'wah lil Abbasiyyin fi Khurasan bi Musa Abu Muslim al-Khurasani. وذلك أنه كان يوجد بالأقطار الإسلامية أحزاب قوية ضد بني أمية فمنها خرب يقول حزب يقول بأحقية أولاد سيدنا علي بن أبي طالب بالخلافة، وآخر يقول باستحقاق أولاد العباس أم النبي صلى الله عليه وسلم. وظهر حزب العلويين أكثر من مرة في مدة الأمويين، فعاد بخيبة لظهوره في أوائل خلافتهم وقوة شوكتهم، فقتل الحسين سنة 51 وقتل زيد بن علي بن الحسن سنة 122. وفي هاتين الواقعتين قتل كثير من أولادهم وأقاربهم حتى ضعف حزبهم وتفرق من حولهم. أما بني العباس فاستعملوا التأودة والصبر ولم يفاجئوا الأمويين في بدء ظهورهم، بل بثوا أعوانهم في جميع الجهات استمالة الناس إلى بيعته، ووجهوا همتهم إلى جهات الشرق مثل العراق والإيران وخراسان وما جاورها بعدها عن مركز الخلافة الأمويين، وعدم تعلقهم بهم تعلق أهل الشام ومصر، وثابروا على هذه خطة إلى أن ضعف حال الأمويين وتضعف شأنهم ووقع الشقاق والانقسام بينهم حتى تولي خلافة الثلاثة في سنة واحدة، وهم الوليد بن يزيد بن عبد الملك ويزيد بن الوليد بن عبد الملك
wa akhuhu Ibrahim. Okey. Jadi untuk permulaan ni diceritakan berkenaan dengan hal ehwal keadaan ketika zaman akhir pemerintahan Bani Umayyah. Yang mana antara faktor yang menyebabkan keruntuhan kerajaan Bani Umayyah ni setelah merintah hampir 94 tahun kata saya, kan, adalah disebabkan oleh faktor munculnya satu gerakan ataupun dikata revolusi yang dilakukan oleh puak ataupun sekumpulan puak yang tidak ataupun yang menentang Bani Umayyah ni, iaitu ada dua puak. Yang pertama namanya puak Alawiyin. Yang kedua adalah puak Abbasiyah. Jadi dua puak ni. Jadi sebelum penulis membincangkan tentang kejatuhan Bani Umayyah ini, disebutkan tadi sebagaimana yang saya baca bahawa kedua-dua puak yang menentang Bani Umayyah ni memiliki cara penentangan yang berbeza, strategi yang berbeza. Kalau puak Alawi ni daripada awal lagi dah menentang, kan. Kita tengok ada peristiwa pembunuhan Saidina Al-Husain di Karbala, kemudian pembunuhan Saidina Ali, Saidina apa tadi? Ali Zainal Abidin, kata saya. Zaid bin Ali bin Al-Husain. Jadi dua orang tokoh Alawi ini telah dibunuh oleh Bani Umayyah kerana sikap mereka yang lantang, menentang, menunjukkan secara jelas penentangan mereka kepada Bani Umayyah. Tapi sebaliknya yang dilakukan oleh Bani Abbas ni, ataupun lebih kata kepada puak yang mahu meletakkan pemerintahan khilafah itu kepada tangan ataupun di bawah pemerintahan keturunan Sayyidina Al-Abbas bin Abdul Muttalib ni, mereka ni bijak sikit dan berstrategi. Jadi mereka tidak mahu kekuatan mereka itu dihancurkan dengan cepat. Jadi mereka bijak, mereka strategi. Sepanjang tempoh pemerintahan Bani Umayyah tu, dia orang ni fokus kepada menghantar ejen-ejen ke seluruh wilayah Islam, terutama di sebelah timur seperti Iran, Khurasan dan kawasan-kawasan yang jauh daripada pusat kekhalifahan di Damsyik. Jadi diorang ni bijak. Jadi hasil daripada taktik dan strategi diorang ni, akhirnya revolusi Abbasiyah tercetus. Revolusi inilah yang berjaya menumbangkan kerajaan Bani Umayyah setelah hampir memerintah 92 tahun, dan semua itu menjadi ketara, menjadi jelas apabila pada satu tahun yang mana menyaksikan 3 orang khalifah dilantik pada tahun yang sama. Ini jelas sekali menunjukkan kelemahan sistem politik Bani Umayyah ketika itu. Satu tahun 3 khalifah dilantik. Jadi kalau kita hari ini kita dapat lihat kat Malaysia, satu penggal dah 2 kerajaan memerintah. Kita nak cakap macam mana, wallahu alam lah. Mungkin pengulas politik boleh mengulas lah. Jadi seolah macam tu pada zaman Bani Umayyah. Satu tahun 3 khalifah dilantik serentak. Lepas satu khalifah, beberapa bulan lepas tu digulingkan. Lepas dilantik pula yang kedua, digulingkan pula. Dilantik yang ketiga, barulah cukup 1 tahun tu. Jadi waktu inilah gerakan Abbasiyah itu mula aktif. Memang dah sistem politik Umayyah dah longgar. Waktu inilah diorang ni, ejen-ejen diorang ni bertindak, menyebarkan propaganda yang mengatakan bahawa mereka kena serahkan, mereka kena kembalikan pemerintahan kekhalifahan itu kepada keluarga Rasulullah SAW, itu melalui jurai keturunan Al-Abbas. Jadi wujudlah satu kelompok nama dia Abbasiyah ataupun Abbasiyun. Adapun Puak Alawi yang sebelum ni kita lihat mereka dengan lantang pada permulaannya, kemudian dah dihancurkan anak keturunan Al-Husain semua, ramai yang terbunuh. Ada pendapat yang mengatakan disebabkan dasar Bani Umayyah yang membunuh keluarga Al-Husain ni, menyebabkan mereka ni lari ke mata tempat. Ada yang mengatakan sampai ke Tanah Melayu. Jadi ada pendapat mengatakan disebabkan peristiwa itu, wujudlah puak-puak ataupun golongan-golongan Syekh, golongan Said yang datang daripada Tanah Arab tu. Mereka ni lari daripada Bani Umayyah sampai ke Tanah Melayu, wujudkan komuniti di sini. Wallahu a'lam lah, ada yang kata gitu.
Ada juga yang lari sampai ke Yaman, wujudkan kelompok puak-puak Habib-Habib dan sebagainya, Allah Alam. Jadi itulah kesannya apabila mereka ambil tindakan yang sebegitu. Jadi kita lihat hasilnya, dah sebabkan dah tak ada kuasa, jadi puak-puak Alawi ni tumpang sekali bersama dengan puak-puak Abbasiyah ni untuk mengalahkan ataupun mencapai tujuan yang satu, iaitu menggulingkan, menjatuhkan Khalifah Bani Umayyah. Jadi mereka ni bercantumlah kan, dua puak yang kita kata yang saling bertentangan sebenarnya. Bani Hashim dengan Bani Alawi ni macam walaupun dua-dua tergolong dalam Ahlul Bait, tapi sebagaimana yang kita dah bincangkan sebelum ni, puak Alawi ni lebih kepada penyokong-penyokong Ahlul Bait dari jurai keturunan Al-Husain, Sayyidina Ali ni yang terlampau ekstrim, yang boleh katakan agak over sangat lah. Dia mengagungkan punya pemimpin itu. Tidak seperti Bani Abbas yang tidaklah sampai kita kata hari ni wujudnya kumpulan seperti Syiah yang ada kan. Asal daripada situ lah. Tapi Abbasiyah ni tak ada, lebih kepada politik. Lebih kepada nak kembalikan kuasa politik itu kepada turunan Abbas. Jadi mereka ni bergabung lah. Okey, dia bergabung. Kita sambung sikit lagi. Walam yaq'adul Abbasiyyin an hadha sabat mautul qa'im bihadhihi da'wah wa huwa Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bal qama biha ba'dahu waliduhu Ibrahim al-Imam. Jadi bila kita ada soalan tanya siapakah yang mengetuai revolusi Abbasiyah ni, beliau ialah namanya Ibrahim. Ibrahim bin Muhammad. Kat sini. Ibrahim al-Imam, sebenarnya nama dia Ibrahim al-Imam bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi Ibrahim inilah yang jadi ketua revolusi Abbasiyah ni. Ibrahim. Walamma sya'a khabarhum masa ayahum qabada Marwan ala Ibrahim azkur. Jadi Marwan bin Al-Hakam, Marwan bin Muhammad, Khalifah terakhir Bani Umayyah itu, bila dia tahu Ibrahim ni dah menunjukkan penentangan. Jadi Marwan pergi hantar askar, tangkap dia, masuk dalam penjara. Ibrahim kena tangkap dan dipenjarakan di satu tempat nama dia Harran hatta mat, sehingga beliau meninggal dunia. Begitulah kata-kata natijah daripada keberanian untuk melancarkan satu revolusi atau penentangan. Memang akan dibayar dengan nyawa lah, kan. Jadi beliau telah meninggal dunia dalam penjara. Wa kana zalika fi sanah 129 faqama bida'watin akhuhu Abu Al-Abbas alladhi luqiba fi ma ba'd bis Saffah. Jadi selepas Ibrahim meninggal dunia, jadi dakwah ataupun pimpinan revolusi ini diteruskan oleh saudara dia yang bernama Al-Abbas, Abu Al-Abbas. Ini kita biasa kenal lah. Ini Khalifah Abbasiyah yang pertama, Abu Al-Abbas, yang digelar sebagai As-Saffah. Kenapa beliau digelar As-Saffah? Nanti kita akan lihat selepas ni. As-Saffah ni bermaksud si penumpah darah. Jadi kata-kata banyaknya darah yang tumpah di tangan dia. Kita tengok kenapa. Wa fiha azhara Abu Muslim al-Khurasani da'watun li'al-Masiyyin bi biladi Khurasan wa haraba Nasr bin Sayyar al-amilu 'alaiha min qibali al-Umayyin wa intasara 'alaihi. Jadi salah satu panglima tentera yang menyokong dakwah Abbasiyah ini adalah disokong oleh pasukan tentera yang dipimpin oleh namanya Abu Muslim al-Khurasani. Jadi bermakna kalau kita lihat dari segi taktiknya, Abbasiyah ni menggunakan taktik doktrin atau taktik agama, ideologi agama, doktrin agama, mengatakan bahawa politik mesti kena kembali kepada Bani Abbas. Kan? Satu. Yang kedua, dia laksanakan revolusi ni menggunakan kuasa. Dia ada kuasa ketenteraan yang diketuai ataupun yang digerakkan oleh ketua tentera, nama dia panglima tentera yang bernama Abu Muslim al-Khurasani. Bila sebut al-Khurasani, memang wilayah jajahan ataupun fokus dia adalah di kawasan Khurasan.
Kekuasaan tu di mana? Sekarang ni terletak di Afghanistan, terletak di kawasan Iran, kan, kawasan sekitar situ. Jadi Abu Muslim ni bertempur dengan gubernur kota Merv, kan, iaitu Nas bin Sayyar, gubernur Umayyah. Jadi kalah. Jadi akhirnya kota Merv tu berjaya dikuasai oleh puak revolusi Abbasiyah. Wa fi Safar 132 ata Abu al-Abbas ila Kufah wa ikhtafa biha ila yaumil Jum'ah 12 Rabi' Awal wa fihi kharaja ila al-jami' wa bay'ahu an-nas bil khilafah. Summa ata Marwan li muharabatihi fahazama bizab wa tabahu asakir al-Abbasiyin ila an qutila fi Bu'asir Bu'asairi bi Misri fi awakhir Zilhijjah sana 132. وبذلك تم انتقال خلافة إلى بني العباس ولم يجعلوا مقر ملكهم مدينة دمشق بل أقام العباس بالكوفة. Okey, jadi disebutkan di sini bahawa setelah kota Merv berjaya dikuasai, Merv ni terletak di Afghanistan saja, Merv ataupun di bahagian-bahagian Iran sebelah tu. Boleh kita cek lah kat Google Map. Jadi setelah kota Merv berjaya dikuasai pada 129, kemudian 132, inilah dia. Pada tahun 132, Abu Abbas, saudara kepada Ibrahim tadi, yang meninggal dunia, Abu al-Abbas membawa mengikut dia pergi ke Kufah dan bersembunyi. Dan pada hari Jumaat 12 Rabi' Awal, pada tarikh ini barulah dia keluar ke masjid dan mengisytiharkan bahawa dialah sebagai khalifah Abbas ataupun khalifah yang baru bagi dunia Islam. Dan disebabkan oleh tadilah rentetan sebelum ni kota Merv berjaya dikuasai oleh tentera Abbasiyah, kan, tentera revolusi. Jadi bermakna Umayyah tu dah semakin hilang kuasanya, dah semakin melemah. Lalu diisytiharkan diri dia sebagai khalifah, menandakan kuasa baru yang akan memerintah dunia Islam ketika itu. Jadi diisytiharkan di Kufah. Yang kita tahu di Kufah ni ada ramai pengikut Alawiyin. Pengikut Alawi ni banyak di Kufah. Kufah, Basrah, kan, kawasan-kawasan ni. Tapi Al-Abbas pandai, kan, dia isytiharkan kekhalifahan di situ untuk menarik sokongan puak Alawi ni kepada dia. Selepas dia isytiharkan diri dia sebagai khalifah, kemudian dia bertempur dengan khalifah terakhir Bani Umayyah yang sudah tidak ada kuasa ketika itu. Dan kita boleh kata politiknya sudah melemah, dah tak ada, kita kata istilah dia legitimasi ataupun haibah dia sebagai khalifah dah tak ada. Dia pun berperang, akhirnya kalah. Marwan bin Muhammad dikalahkan dalam peperangan yang disebut sebagai peperangan Zab, kerana berlaku di Sungai Zab, di luar kota Damsyik. Wa tabahu asakir Abbasi ila an qutila fi Misr. Jadi selepas berakhirnya peperangan Zab itu, Marwan bin Muhammad berjaya melarikan diri. Dia lari, dia keluar daripada Syam. Akhirnya dia lari sampai ke Mesir. Disebabkan oleh puak Abbasiyah ni, ejen-ejen puak Abbasiyah ni tersebar di mata-mata tempat. Akhirnya ditemui oleh ejen Abbasiyah di Mesir. Dia dapat dan kemudian dibunuh Marwan bin Muhammad itu. Menandakan berakhirlah secara sah ataupun secara rasminya kekhalifahan Bani Umayyah pada tahun 132 Hijrah. Ini tarikh dia, 132 Hijrah. Dan secara rasminya Abbasiyah mengisytiharkan mereka ataupun puak Abbas ni menjadi kekhalifahan, mengetuai pentadbiran kerajaan Islam di bawah nama kekhalifahan Bani Abbasiyah ataupun Khilafah Al-Abbasiyah. Al-Khilafah Al-Abbasiyah meneruskan legasi ataupun sistem politik yang hampir sama dengan Bani Umayyah. Cuma apa beza dia nanti kita akan lihat pada siri yang akan datang. Jadi disebutkan di sini
Abu Al-Abbas selepas mengalahkan Marwan bin Muhammad tidaklah menjadikan Damsyik sebagai pusat tadbirannya, kan. Sebaliknya, dia fokus kepada kawasan Iraq yang dengan menjadikan kota Kufah sebagai ibu kota dia. Kufah yang tempat isytiharan tu dijadikan sebagai ibu kota kekhalifahan Bani Abbasiyah yang pertama. Jadi kalau bila ditanya, apakah kalau ditanya kepada kita ibu kota Bani Umayyah kat mana, kita akan jawab di Damsyik. Tapi kalau ditanya ibu kota Bani Abbasiyah di mana, kita akan jawab Baghdad. Ya, tapi kurang tepat. Sebaliknya Baghdad itu kota yang kedua. Kota yang pertama terletak di Kufah. Kufah dulu menjadi pusat Khalifah Abbasiyah. Kemudian pada zaman Khalifah yang kedua, Abu Ja'far Al-Mansur, barulah dibina kota Baghdad, dan di situlah wujudnya pusat pemerintahan Abbasiyah yang baru. Dan Kerajaan Abbasiyah bukannya memiliki 2 kota saja ataupun menjadikan 2 kota, tetapi 3 kota sebagai ibu kota pentadbiran, pusat pentadbirannya. Nanti kota yang ketiga tu kita akan lihat selepas ini. Kota apakah yang menjadi pusat pentadbiran Abbasiyah. Jadi disebutkan sini, wa kazalika akhuhu Abu Ja'far Al-Mansur ra'a anna Mansur ila an bunya Madinah bana banidatul Baghdad wa zalika li'adami siqtihim bi ahli Syam limailihim ila Bani Umayyah. Lakin al-intiqali makar khilafah ila al-Iraq kana sababan fi fasmi wa وقوابط بين الخلافة والولاية بعيد مثل الأندلس وإفريقيا فانفصلت تدرجيا كما ترى. Jadi akibat daripada tindakan Khalifah Abu Al-Abbas dan Abu Ja'far Al-Mansur itu membina pusat pemerintahannya di Iraq, menyebabkan terputuslah hubungan di antara pusat kekhalifahan dengan wilayah di barat. Seperti mana yang jauh di barat. Sebab Iraq itu dekat dengan Khurasan, dekat dengan sebenarnya tanah Arab, dekat dengan Syam. Tapi dia jauh daripada wilayah Afrika Utara, jauh dengan wilayah Al-Andalus yang sebelum ni dikuasai oleh Bani Umayyah. Jadi terputuslah situ. Sebab bila dah fokus ke tengah-tengah, maka yang lain tu terputuslah, yang belah barat tu terputus. Dia dekat dengan belah timur saja. Jadi kita lihat apa kesan dia daripada pertukaran ibu kota ini dan kepada polisi ataupun kepada bagaimana situasi politik Bani Abbasiyah yang akan datang. Ada banyaklah pengaruh dia. Okey. Jadi itu saja untuk hari ini. Kita dah masuk kepada kekhalifahan Bani Abbasiyah. Jadi minggu hadapan kita akan sambung lagi pada zaman apakah polisi yang dilakukan oleh khalifah yang pertama tadi, Abu Al-Abbas itu, apakah yang dibuat, apakah dasar politik dia kepada puak-puak Bani Umayyah tu, sehingga beliau digelar sebagai As-Saffah. Okey, baiklah. Jadi sebelum saya akhiri sesi ini, saya nak kongsikan dulu apa pengajaran yang kita boleh dapat daripada kita baca sejarah berkenaan dengan kekhalifahan Bani Umayyah. Okey, yang pertama kita lihat, buat pertama kalinya umat Islam bersatu setelah berkonflik sejak pembunuhan Khalifah Osman. Terjadinya kesepakatan Amul Jamaah atas toleransi Sayyidina Al-Hasan yang menyedari kelebihan lebih berpihak kepada Sayyidina Muawiyah. Okey, ini pengajaran yang pertama. Apa yang kita boleh dapat daripada kisah Bani Umayyah ini. Jadi, hasil daripada toleransi Sayyidina Al-Hasan, maka umat Islam tidak lagi berperang sama sendiri. Sebagaimana yang berlaku pada zaman Ali bin Abi Thalib, ada perang Siffin dan perang Jamal. Dan juga peperangan yang hampir tercetus antara
Al-Hasan dengan Muawiyah. Jadi Al-Hasan mengalah, dia tahu dia tak mampu nak kawal ataupun tak memiliki sokongan majoriti seperti mana Muawiyah, jadi diserahkan jawatan dia kepada Muawiyah. Begitu. Yang kedua, perubahan sistem politik umat Islam daripada siasah ar-risalah kepada siasah al-qaumiyah yang berteraskan asabiyah. Jadi kalau pada zaman Rasulullah SAW, pemerintahan Islam tu berteraskan risalah kerasulan, kenabian, Nabi sebagai pemimpin. Kemudian diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin, khalifah-khalifah yang mengikut cara pemerintahan Rasulullah SAW. Tapi masuk je Bani Umayyah, benda tu dah berubah. Daripada ikut cara Nabi, akhirnya berubah kepada mengikut kaum dan adanya Bani Umayyah. Jadi kerajaan Islam tu dikenali sebagai khilafah Bani Umayyah. Kalau sebelum ni tak, dia bukan kaum, dia berdasarkan syura. Jadi semua tu di zaman Khulafaur Rasyidin tu tidak mewakili mana-mana kaum, kan? Jadi zaman Umayyah barulah secara official, secara rasminya dikenali sebagai Bani Umayyah. Okey, jadi teraskan Asabiyah Bani Umayyah lah. Pokok Bani Umayyah ni yang menjadi tunjang kepada kerajaan ini. Yang ketiga, mewujudkan golongan bangsawan Arab pasca Islam di bawah nama Bani Umayyah yang didominasi oleh keluarga Sufyaniyah dan Marwaniyah. Jadi kalau sebelum ini, bangsawan-bangsawan Arab ni kita tahu ada banyak kan. Ada Bani Hashim, Bani Adi, Bani Abdul Syam, Bani apa lagi? Bani banyak lah, Abdul Manaf, Bani Adi. Dan kalau kita baca sejarah sebelum Islam, banyaklah puak-puak Arab yang terkenal kan. Jadi bila zaman Islam, puak-puak Arab, kabilah-kabilah yang sebelum Islam tu dah diganti dengan puak ataupun kabilah yang memerintah dunia Islam. Jadi bangsawan pasca Islam ataupun selepas Islam, bangsawan Bani Umayyah. Keluarga Bani Umayyah ni kira keluarga bangsawan lah. Keluarga kayangan kata. Itu Bani Umayyah. Yang di bawah Bani Umayyah ni ada Sufyan, anak keturunan Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Marwan, anak keturunan Marwan bin Al-Hakam. Yang keempat, umat Islam mula bersikap terbuka dengan interaksi yang melangkaui semenanjung tanah Arab dengan kewujudan komuniti Parsi, Babad, Romawi. Berlaku perpindahan budaya dan teknologi. Jadi kalau sebelum ini, umat Islam tertumpu ataupun terkurung di semenanjung tanah Arab, hanya bila dah duduk di Syam, Damsyik, pusat pemerintahan di situ, maka dapat berinteraksi dengan pelbagai jenis kaum. Dan ada kaum Romawi datang daripada Byzantine datang ke Syam, daripada Babar, Afrika Utara datang ke Syam, daripada Parsi datang ke Syam. Jadi semua itu menyebabkan umat Islam bersifat terbuka dan bertoleransi, boleh hidup sekali. Walaupun mereka ni berlainan bangsa dan agama. Kita dapat lihatlah. Lepas ni, inilah yang menyebabkan zaman kegemilangan Islam itu wujud apabila adanya perubahan seperti ini. Jadi kita akan lihat pada zaman Bani Abbasiyah, insyaAllah. Dan yang terakhir kita lihat, buat pertama kalinya protokol diamalkan oleh umat Islam apabila institusi khalifah pertama Muawiyah bin Abi Sufyan mewujudkan jawatan Al-Hajib yang bertindak sebagai perantara khalifah dan rakyat. Jadi kalau kita baca kisah Khulafaur Rasyidin, siapa saja boleh jumpa khalifah. Nak jumpa khalifah, jumpalah. Kadang-kadang macam kisah Khalifah Umar yang kita biasa dengar. Nak cari khalifah, cari di masjid. Kadang-kadang khalifah sendiri tertidur di masjid, berehat di masjid. Siapa saja boleh datang jumpa khalifah di masjid. Tapi bila zaman Bani Umayyah, dah wujudnya sistem, kita kata, bangsawannya, dah wujudnya ada, bila dah ada bangsawan, kenalah ada sistem yang menjaga bangsawan tu, ataupun yang membezakan bangsawan dengan orang yang biasa. Jadi diwujudkanlah protokol. Dan di dalam protokol ini ada satu jawatan namanya Al-Hajib. Ataupun kita kata Al-Hajib ni lah yang menjaga protokol istana Umayyah ketika itu.
Jadi sesiapa nak jumpa khalifah, kena melalui hajib dulu. Jumpa hajib. Tulis surat misalnya, saya jumpa khalifah. Hajib benarkan, barulah dapat berjumpa dengan khalifah. Dan benda ni masih kita amalkan sampai sekarang. Diwarisi oleh sistem kesultanan kita. Bahkan dalam kalangan pemimpin-pemimpin, dalam kalangan influencer, nak jumpa seorang penceramah yang terkenal, kadang-kadang kena berurusan dengan PA-nya, tak boleh berurusan secara langsung. Jadi benda tu lah kita kata protokol, antara bentuk protokol yang kita amalkan hatta dalam kalangan masyarakat kita yang biasa ni pun. Jadi dia bermula daripada zaman Bani Umayyah lagi. Itu asal usul dia. Sebab sebelum ni umat Islam tak ada protokol. Tak ada protokol maksudnya boleh berjumpa. Kan? Siapa saja boleh jumpa tanpa kira jawatan, bangsa, pangkat dan sebagainya. Tetapi kebaikannya mungkin adalah disebabkan oleh tanpa protokol ni menyebabkan pemerintah atau khalifah ni terdedah dengan bahaya. Sebagaimana Khalifah Osman bin Affan terbunuh, sebagaimana Khalifah Ali bin Abi Talib terbunuh, Umar bin Al-Khattab sendiri di akhir pemerintahannya beliau ditikam di masjid. Jadi semua itu dilihat menjadi satu keperluan lah pada Bani Umayyah untuk wujudkan protokol ini. Kalau tak, akan berlakulah pembunuhan-pembunuhan ataupun serang hendap sebegitu. Jadi saya rasa itu saja untuk hari ini. Dan wallahu alam. Mudah-mudahan apa yang kita bincang ni kita dapat manfaatkan bersama, dan apa yang penting kita baca sejarah Islam, sejarah lama adalah untuk kita mempelajari ataupun melihat apa pengajaran yang kita dapat daripada dia. Ya, memang kita tak dapat nak mengulangi, kan? Kalau dapat kita ulangi balik sejarah kehebatan kita tu, bagus. Tapi apa yang menariknya, kita baca sejarah-sejarah lampau ni, rupanya sekarang ni pun berlaku juga. Kan? Rupanya, orang dahulu, orang umat Islam dahulu pun dah terjadi macam tu. Kan? Kita pun jadi sekali lagi. Rupanya adalah sandaran dia ataupun sumber dia, punca dia. Maksudnya tak pelik lah bila berlaku hari ni kan. Mudah-mudahan apa yang kita lihat. Tapi apa yang penting, semua itu adalah sejarah manusia. Kan? Sejarah jatuh, naik, turun. Satu tamadun manusia itu adalah sebab dan akibat dia. Ada faktor dia, ada penyebab dia. Ada kesan dia yang kita boleh lihat. Semua itu tidak sepatutnya menjadikan kita menghukum ataupun mengkafir-kafirkan mereka-mereka yang telah lepas, menghukum, melabelkan mereka-mereka yang telah lepas. Kita hari ini tak wajarlah bersikap sebegitu. Cuma apa yang kita ambil, apa yang kita kata pegang adalah untuk mengambil pengajaran daripada apa yang terjadi pada zaman dulu. Saya rasa itu sajalah untuk hari ini. Allahu a'lam bissawab. Kita jumpa pada minggu hadapan untuk bacaan yang seterusnya berkenaan dengan kerajaan Bani Abbasiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.